Bantahan. Okey, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Okey, so kalau kita lihat pemimpin Persatuan Melayu di Kelantan dan juga di Kelantan, Kedah dan Johor, Persatuan Melayu dan Sultan bekerjasama mengadakan bantahan terhadap kedatangan kedatangan Michael di Kelantan, Kedah dan juga Johor. So harus diingat bahawa bantahan ini, tengok bantahan di Kelantan contohnya pada 15 Disember 1945, seramai 10,000 orang berhimpun di Kota Baharu semasa Michael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Maksudnya, bantahan ini dibuat sebelum perisytiharan Malayan Union. Maknanya sebelum perisytiharan Malayan Union, iaitu pada berapa? Pada 1 April kan? April 1946. Nampak tak dia punya tarikh tu? 15 Disember 1945. Masa ini Michael sedang datang ke Kelantan. Okey, nak jumpa Sultan Kelantan untuk minta tanda tangan. Semua orang, 10,000 orang telah berkumpul di Kota Baru. Dia orang menantikan, kami tak mahu, kami tak mahu. So nampak Michael datang. Michael datang pergi jumpa Sultan. Bantahan telah ditunjukkan. Dan kalau kita fikir, macam mana dia orang boleh membantah cikgu padahal perisytiharan Malayan Union belum dilaksanakan lagi. Baik, ingat bahawa Malayan Union, rancangan Malayan Union ini telah diwar-warkan. Rancangannya telah diwar-warkan sebelum 1 April lagi. Dalam rancangan kertas putih tu. Kami ingat lagi tak sebelum ni ada kertas putih kan daripada British kan. So kertas putih itu telah diwar-warkan ke negeri-negeri, maka negeri-negeri telah mengetahui bahawa British akan buat Malayan Union pada 1 April 1946. Jadi diorang ni tunjukkan, dah tahu dah. Oh, 1 April nanti 1946 akan berlaku Malayan Union. Maka mereka membantah. Jadi mereka tahu bahawa Michael kena datang jumpa Sultan-Sultan untuk dapatkan tanda tangan. Jadi pada waktu itulah mereka berhimpun dan membantah terhadap Michael. Nampak tak? Itu bantahan di Kelantan. Kemudian, bantahan di Kedah pada 19 Januari 1946. Ini pun masa sebelum Malayan Union diisytiharkan. Ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alor menentang Malayan Union. Dan perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Saberkas, Kesatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah, seperti Tuan Haji Hussein Cedul, Yang di-Pertua Kesatuan Melayu Kedah dan Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung Saberkas, mengkritik cadangan kandungan kertas putih Malayan Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Maknanya, rakyat dah tahu dah kertas putih Malayan Union tu. Dah tahu dah. Jadi sebab itu, ramai yang membantah di Kelantan dan di Kedah. Buat bantahan. Dan kemudian di Johor pun sama juga. Pada bulan Januari 1946, maknanya sebelum perisytiharan Malayan Union juga. Lembaga Kesatuan Malayan Union, Melayu Johor, melancarkan gerakan menentang Malayan Union. Dan perhimpunan ini disertai oleh Persatuan Melayu Johor, dan Ungku Omar Abdullah, iaitu Naib Presiden Lembaga Kesatuan Melayu Johor, dan Dr. Hamzah berucap menentang Malayan Union. Dan pada bulan seterusnya, iaitu pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' On Jaafar, ini dia Dato' On Jaafar, berhimpun menentang Malayan Union. Dan pada waktu ini seramai 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat. Dan Dato' On Jaafar berucap, menggesa orang Melayu bangkit. Menggesa ni mengesyorkan orang Melayu supaya bangkit bersatu untuk menentang penjajah British. Jadi kalau kita lihat bantahan di negeri-negeri seperti di negeri Kelantan,
di negeri Kedah dan juga di negeri Johor sebelum perisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946. So ini bantahan-bantahan yang telah dilakukan. Dan kelima, yang kelima, mengadakan Kongres Melayu. Okey, cikgu dah cakap itu kan bahawa apa itu Kongres, cikgu? Kongres ni sebenarnya adalah perhimpunan orang-orang Melayu. Perhimpunan persatuan-persatuan Melayu. Itu dipanggil Kongres. Jadi, penentangan gagasan Malayan Union ini dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan penglibatan raja-raja Melayu di negeri masing-masing. Dan perjuangan bentang Malayan Union ini berkembang ke peringkat kebangsaan apabila Zabah yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor menghubungi Datuk Onn Jaafar di Johor dan Datuk Panglima Bukit Gantang di Perak dan Tunku Abdul Rahman di Kedah. Nampak tak? Ada 4 orang pemimpin yang dirujuk. Zabah, Datuk Onn Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan juga Tunku Abdul Rahman. Mereka bincang-bincang, mereka kata apa? Mereka nak menzahirkan ataupun nak mewujudkan, ya, menzahirkan tu maknanya mewujudkan penubuhan sebuah badan induk untuk menjadi pemangkin, untuk menjadi satu platform untuk menentang Malayan Union. Sebab bagi dia orang kata apa tahu? Dia kata macam ni. Kalau Kedah, okey, orang Kedah dengan Persatuan Kedah yang menentang. Kalau Johor, orang Johor dengan Sultan Johor yang menentang. Kalau Kelantan, orang Kelantan dengan Persatuan Kelantan serta Sultan Kelantan yang menentang. So tidak ada kesatuan. Okey, semua yang menentang tu adalah yang kecil-kecil. Jadi cadangan Zabah ialah why not kita bersatu dan kita sama-sama menentang. Jadi ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebab itu bersatu tu sangat penting. Bersatu tu sangat penting. Kamu tak perlu pergi tengok jauh lah. Kamu tengok dalam kelas kamu. Contoh bila katakan dekat kelas kamu, dalam kelas kamu, cikgu kelas kamu guru kelas kamu ada carakan. Contoh okey, apa kata hujung tahun ini? No. Apa kata kita akan buat jamuan raya sempena Hari Raya Aidilfitri. Nak tak kita buat jamuan raya? Okey. Kemudian ada yang, cikgu, saya menentang cikgu. Saya tak setuju cikgu sebab nanti minggu depan kita nak exam cikgu. Kita kena study. Tapi saya, cikgu kata apa? Cikgu kelas kamu kata kita kena buat juga majlis hari raya untuk meraihkan hari raya. Macam mana? Jadi okey, jadi kamu pun kata okey, kita dapatkan sokongan. Siapa setuju? Siapa setuju yang kita nak buat jamuan hari raya ke ataupun kita nak buat tak payah buat. Okey, untuk kita buat persediaan menghadapi peperiksaan. So katakanlah ramai-ramai kata apa? Cikgu, saya pun tak setuju cikgu. So yang lain kata daripada 40 orang, okey 35 orang kata, cikgu kami tak setujulah cikgu. Lagipun mak saya sibuk nak siapkan kita orang pun semua, jadi tak sempat nak buat masak-masak pun semua. Jadi tak sempatlah cikgu, lain kalilah cikgu. Jadi bila 35 orang menyokong untuk apa? Untuk tidak mahu adakan majlis jamuan hari raya, maka cikgu kamu proceed tak? Pastinya tak proceed kan? Itu tanda apa? Tanda kesatuan ataupun persatuan. Itu sangat penting. Sebab itu kalau katakanlah cikgu kamu cakap apa? Okey, sebab tak ramai kan? Okey, 5 orang je yang setuju, yang lain semua tak setuju. Okey, tak apalah. Tak perlu buatlah. Nampak macam tu? Kalau buat perugi. Tapi kalau katakan, cikgu, okey, kami semua setuju untuk buat jamuan hari raya. Maka terjadilah majlis jamuan hari raya. Maknanya apa? Sesuatu keputusan tu kalau dibuat secara bersatu, secara bersama-sama, maka impact dia, kesan dia lebih terasa dan lebih besar kesan dia. Jadi sebab itu Zabah, kemudian Datuk Onn Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan juga
dan juga Tunku Abdul Rahman. 4 orang ini mereka telah nak tubuhkan satu kongres berjumpa untuk melakukan penentangan secara besar-besaran. Jadi oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin ini mereka semua telah menganjurkan Kongres Melayu. Mereka bersepakat mahu menubuhkan satu badan induk, maknanya satu pertubuhan besar untuk menentang Malayan Union secara tersusun. Dia tak bolehlah macam, okey, Persatuan Melayu Kedah buat cara dia, Persatuan Melayu Kelantan buat cara penentangan dia, Persatuan Melayu Johor buat cara penentangan dia. Jadi impak dia tak berkesan. Tapi kalau buat satu persatuan yang besar, gabungkan semua ini, impaknya akan besar. Jadi Kongres Melayu telah diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, iaitu di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Baik, bangunan Kelab Sultan Sulaiman nampak ni. Bergambar di hadapan Kelab Sultan Sulaiman setelah tamat persidangan Kongres Melayu. Kamu tahu tak sekarang ni Kelab Sultan Sulaiman tu jadi apa sekarang? Kamu tahu tak Kelab Sultan Sulaiman ni? Dia masih ada lagi tahu. Tapi sekarang jadi apa? Siapa tahu? Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru, Kuala Lumpur itu. Dia jadi apa sekarang? Siapa tahu? Stadium Bukit Jalil. Melampau sangat kau ni, Usko. PWTC? No. Jadi apa? Stadium? No. Sekarang ni, bangunan Kelab Sultan Sulaiman tu sekarang ni telah menjadi Dataran Merdeka. Dataran Merdeka tu ada bangunan kat tepi tu, itulah dia bangunan Kelab Sultan Sulaiman. Dan di situlah juga sampai sekarang ada lagi bangunan tu. Di mana Dataran Merdeka. So itulah dia. Badan induk tu apa? Maknanya satu pertubuhan yang menjadi gabungan kepada semua persatuan lain. Semua persatuan lain duduk di bawah persatuan itu. Itu dipanggil badan induk. Sekarang panggil Royal Selangor Club ke kalau tak salah? Ya, betul, Uskong. Sekarang dipanggil Royal Selangor Club. Betul. Dan kongres ini, yang bestnya korang tengok tarikh dia. Tengok tarikh dia. Kongres ini, diorang berhimpun ini berlangsung dari 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Maknanya apa? Sebulan lagi nak tubuhkan Malayan Union. Sebulan lagi nak tubuhkan Malayan Union. 1 hari bulan hingga 4 hari bulan Mac, diorang berkumpul bersidang. Kita kena menentang Malayan Union. 1 hari bulan April nanti akan ditubuhkan Malayan Union ni. So daripada sekarang 1 hari bulan Mac sehingga 4 Mac ni kita kena berkumpul, kita kena fikir cara bagaimana untuk kita menentang Malayan Union. Nampak tak? Jadi sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu menghantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini, dan pelbagai orang lah yang datang tu. Ada yang tokoh politik, ada sosial, ada tokoh perniagaan, ada tokoh ekonomi. Dan kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation ataupun UMNO untuk menentang Malayan Union. Maksudnya di sini, persatuan-persatuan Melayu tadi, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Kelantan, semua ni duduk di bawah UMNO. Apa tujuan dia? Untuk menentang Malayan Union. Jadi ini telah disatukan. Macam mana telah disatukan? Mereka telah melakukan Kongres Melayu. So dengan Kongres Melayu, mereka telah berjaya menubuhkan UMNO, iaitu United Malays National Organisation. Untuk apa? Untuk menentang Malayan Union. Cikgu, Ya. ada soalan kat sini. Ya. Dekat sini tulis kongres ini berlangsung dari 1 Mac hingga 4 Mac 1946, betul tak cikgu? Ya, betul. Dan ditunjuk kongres ini bersetuju menubuhkan
United Malaysian National Organisation ataupun Hmm. dikenal sebagai UMNO. Hmm. Okey, dia beritahu kat situ daripada 1 Mac hingga 4 Mac. Hmm. Tapi kenapa dia beritahu tunjuk kat bawah tu Kongres Melayu turut diadakan di Johor Bahru Aha. pada 11 Mei. Okey. Ini Lepas tu penubuhan UMNO tu berlaku pada 11 Mei. Saya tengok okey. atas tu Mac, kat bawah tu Mei. Okey. Baik, sebenarnya begini. Di sini ada kekeliruan fakta. Sebenarnya di sini, baik, Kongres Melayu ini sebenarnya bersetuju menubuhkan satu pertubuhan. Nama asalnya bukan UMNO. Sebenarnya nama asalnya UMO, iaitu United Malaysian Organisation. Sebenarnya UMO sebenarnya nama betul dia UMO untuk menentang Malayan Union. Tetapi pada waktu itu, mereka just tubuhkan satu UMO, untuk gabungkan semua persatuan dan menentang Malayan Union daripada 1 Mac sampai seterusnya, melakukan penentangan, bantahan dan sebagainya. Baik, kemudian apabila 1 April tu mereka tetap, Malayan Union tetap dijalankan. Malayan Union tetap dibuat juga. Jadi ini menyebabkan persatuan-persatuan ini menubuhkan ataupun buat another congress. This is another congress ya. Ini Kongres Melayu kita kata, yang ini yang pertama. Ini yang pertama, Kongres Melayu yang pertama, dan yang satu lagi iaitu Kongres Melayu yang kedua lah. Yang ini yang kedua. So, Kongres Melayu yang kedua diadakan di JB iaitu di Johor Bahru. Boleh dengar tu naik atas tengok hijau. Boleh dengar. Di Johor Bahru. Dan pada 11 Mei 1946. Tentang yang mengadakan Kongres Melayu. Baik. Kongres Melayu ada 2. Yang pertama, yang dibuat kongres ini ialah persatuan, kesatuan Melayu-Melayu ataupun kita kata persidangan. Kongres ni bermaksud orang-orang Melayu semua berkumpul. Persatuan-persatuan Melayu semua berkumpul. Berkumpul untuk bersidang, bermesyuarat dan mereka nak cari solution untuk melakukan penentangan terhadap Melayu Union. That's what we call Kongres. Dan Kongres ini pada kali yang pertama, Kongres itu berlangsung pada 1 Mac 1946 hingga 4 Mac. Dan Kongres ini berlaku sebelum Malayan Union ditubuhkan, iaitu sebelum 1 April. Jadi, mereka bersetuju, Kongres ini bersetuju untuk menubuhkan UMNO ataupun UMO sebenarnya nama betul dia. UMO sebenarnya untuk menentang Malayan Union. So, mereka pun selepas itu, mereka pun buat penentangan. Penentangan demi penentangan sampailah pada hari 1 April 1946 itu, British tetap juga mengisytiharkan bahawa telah ditubuhkan Malayan Union pada 1 April. Maka oleh sebab itu, sebulan telah berlalu, maka pada 11 Mei, pada bulan Mei, 11 Mei, pertubuhan-pertubuhan ini sekali lagi berkumpul dalam Kongres Melayu yang kedua. Dan Kongres Melayu yang kedua ini diadakan di Johor Bahru. So, melalui kongres ini, UMNO, kali ini UMNO ditubuhkan secara rasminya di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Ini ditubuhkan secara rasmi. Pada yang United Malays tu, mereka setuju untuk menubuhkan. Setuju untuk menubuhkan tetapi belum ditubuhkan lagi. They just agree untuk buat UMNO. Tetapi UMNO sebenarnya ditubuhkan pada 11 Mei 1946 di Istana Johor. Boleh faham Sinten? Boleh faham Man? So ini sebenarnya ada Kongres Melayu 2 kali ya. 2 kali Kongres Melayu. Kalau tak faham boleh tulis dalam Zoom chat ya untuk bertanya apa-apa juga soalan. Baik, bagus Sinten dan juga Man. Baik. Apa tugas UMNO? UMO ni tak rasmi. UMO ni tak rasmi. Yang rasminya UMNO ni.
Yang rasminya UMNO di Istana Johor tu. UMO tu tak rasmi. Cuma sekadar setuju. Macam ni lah. Okey, macam katakanlah bukan. Dia bukan silap tapi sebenarnya dia tak detailkan. Sebenarnya memang okey, Kongres ini setuju sebenarnya untuk buat UMNO. Setuju buat UMNO tapi nama asalnya dipanggil UMO. Nama asalnya dipanggil United Malays Organisation. Dia macam ni. Macam ni. Korang confuse ni. Macam ni. Katakanlah. Cikgu Abdul Rahman, Sinden, Alif, okey, kemudian juga ada seorang lagi, okey, Farisha Zahra. Kami semua 5 orang ni, kami nak buat, okey, kita orang jumpa bincang kan. Okey, bincang. Kemudian kita orang 5 orang ni setuju nak buat satu kumpulan K-pop. Nama kumpulan K-pop kami adalah, kita setuju untuk apa? Kita namakan kumpulan K-pop kita ni kumpulan apa? Kita buat BS lah. BS, iaitu apa? Best sebenar. Oh, kita buat kumpulan K-pop best sebenar, BS. Okey. Aku setujulah, tu setuju. Kita setuju. Okey, BS. Kemudian, okey, kita pun praktis. Okey, dengan tarian bagai semua kan. Nak jadi K-pop? Gitu-gitu kan. Contoh. Kemudian selepas sebulan kemudian kan, okey, kita jumpa ada producer. Producer kata apa? Kumpulan apa? BS. Oh, bagus BS. Tapi BS tu macam tak cun lah nama tu. Saya tambah satu lagi nak. Apa dia? Tambah T kat tengah. Jadi BTS. Kita pun macam balik. Okeylah. BTS lah, boleh lah. Kita jadi BTS. Okey, 5 orang ini Cikgu Abdul Rahman, Sinden, Alif dan juga Farisha Azhara jadi BTS. Okeylah, kita jadi BTS lah. Okey, setuju So, penerbit tu kata, okey, setuju, sekarang sign. Sign untuk jadi apa? Jadi kumpulan BTS. Okey, jadi kumpulan BTS. Jadi macam itulah kisah macam UMNO ni. Asalnya diorang setuju je nak buat UMO. Tetapi pada 11 Mei 11 Mei dia jadi UMNO. Ada produser tukar UMO jadi UMNO. Sebenarnya ada, iaitu yang menambahkan UMNO tu, yang menambahkan N tu, iaitu national tu ialah Za'bah. Ini tadi kan ada nama Za'bah kan? Dalam Za'bah ni. Za'bah inilah yang telah menambahkan perkataan national jadi UMNO. Dan ini ada dalam video yang cikgu pernah tunjukkan pada kamu. Dia cakap apa? Dia ada suara cakap apa tau? Terima kasih kepada Za'bah yang telah memberikan. Oh, saya tak ada apa, saya menambah saja. Nambah saja perkataan national tu, kebangsaan. Ada dalam satu video yang cikgu tunjukkan pada kamu minggu lepas. So, orang itulah yang dipanggil Za'bah dan beliau telah menambahkan perkataan national dalam perkataan UMNO. Nampak tak di situ? So, yang mana satu betul cikgu? Dua-dua betul. UMO tu memang betul pada asalnya, tetapi secara rasminya namanya adalah UMNO. So, UMNO telah melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu dan menjadi penggerak untuk memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Ingat, pada hari lahirnya Malayan Union itu, baik, bilakah hari lahirnya Malayan Union? Bila hari lahir Malayan Union? Bagi tahu. Bila hari lahirnya Malayan Union? Tulis dalam Zoom chat. Ya, Man? Saya rasa 1 April 1946. Ya, betul. Betul, Wan. Betul, Wusko. Hari lahir Malayan Union ialah 1 April 1946. So, hari lahirnya Malayan Union itu pada 1 April, maknanya hari perisytiharan Malayan Union itu, maka hari itu dianggap sebagai hari kematian. Pasal April Fool kan? Betul, Ali. Pasal April Fool. So, hari kematian oleh orang Melayu. Dan pada waktu itulah, peristiwa itu meruntun hati ribuan orang Melayu
yang berhimpun memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Maknanya tanda apa? Bersedih. Kerana apa? Kerana sedih. Kerana apa? Kerana tanah Melayu telah dijajah. So, Malaysian Union merupakan satu semboyan ataupun satu, kita kata, alat yang memanggil orang Melayu dari seluruh negeri untuk menyertai Kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Jadi, kita kata bahawa inilah dia tentang penentangan orang Melayu yang telah mewujudkan Kongres, dan pada hari lahirnya itu adalah hari kematian, di mana ada lilitan kain putih sebagai tanda berkabung, seperti mana yang telah cikgu tunjukkan dalam video sebelum ini. Itu memang betul-betul lah tu. Itu memang betul lah tu. Dan setelah UMNO ditubuhkan, apakah yang UMNO buat? Well, kita tahu UMNO buat apa? UMNO tugas dia adalah untuk apa? Untuk menjadi pemangkin. Kita tengok balik tugas UMNO. UMNO tugas dia adalah untuk menjadi pemangkin kepada majukan orang Melayu dan menjadi penggerak utama memupuk perpaduan orang Melayu. So daripada situ, UMNO telah menganjurkan bantahan secara besar-besaran. So UMNO menganjurkan bantahan besar-besaran menentang Malayan Union, dan tunjuk perasaan besar-besaran ini menentang Malayan Union ini diadakan semasa ahli parlimen British, iaitu semasa L.D. Gammons. Dalam video tadi ada bagi tahu Captain L.D. Gammons dan juga David Rhys-Williams. Sebenarnya kedua-dua orang ini adalah pegawai-pegawai tertinggi British. Mereka datang untuk apa? Untuk tinjauan, untuk survey. Betul ke orang-orang Melayu ni menentang Malayan Union? Jadi dua orang menteri datang dan survey, tengok betul ke orang-orang Melayu ni menentang Malayan Union? Ke raja-raja Melayu ni cerita je, padahal tak ada orang pun menentang. Jadi sebab itu British hantar dua orang ini pergi tengok. Kerajaan British hantar dua orang ini, kau pergi tengok. Betul ke kat tanah Melayu tu orang-orang Melayu menentang Malayan Union? Pergi tengok. Jadi kedua-duanya pun pergi. Jadi bila pergi, British tak tahu. British hanya terima, ingat tak, bantahan daripada Raja Melayu. Menerima satu telegram. Rupa-rupanya Raja Perlis menentang menentang Malayan Union. Kemudian datang pula itu telegram, surat bantahan daripada Sultan Perak, Sultan Johor, Sultan Kedah. Surat bantahan menyatakan bahawa surat ni daripada Sultan Perak. Dia kata membantah Malayan Union. So itulah dia. So sekarang ni British tak tahu. Raja-raja Melayu ni menentang. Betul ke dia ni menentang? Dia panggil, dia pun sidang. Kita hire untuk L.D. Gammons dan juga David Rhys-Williams. You berdua, you pergi ke tanah Melayu, you tengok sendiri. Betul ke dia ni menentang Malayan Union? Sebab kami dapat surat bantahan dan juga telegram ni. Pergi tengok. So kedua-duanya pun pergi. Bila diorang pergi, inilah masanya di mana UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Sebab diorang nak tengok kan? Kita tengok. Kita tunjukkan. So, Alok Start Kedah. Di Alok Start Kedah, ribuan orang ramai memenuhi tebing jalan raya daripada Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alok Start membantah Malayan Union. Seramai 50,000 orang menyertai rapat umum di Bandar Alok Start. Jadi bila L.D. Gammons datang dan David Rhys-Williams datang kan, 50,000 orang ni, kami membantah Malayan Union. Malayan Union is for Malays, not for you. Go back. Kan. Jadi we don't want Malayan Union. So bila L.D. Gammons dengan David Rhys-Williams tengok, di Kedah ni memang diorang menentang. Faham? Sekarang faham? Itu di Kedah. Kemudian dia pergi ke Penang. Dia pergi ke Pulau Pinang. Rapat umum diadakan. Maknanya rapat umum ni perkumpulan lah. Berkumpulnya orang-orang Melayu diadakan di Padang Francis Let School, Pulau Pinang. Mereka membawa sepanduk bertulis
kumbangkan perjanjian McMichael. Yang mempamerkan kebencian kepada McMichael. Laungan hidup Melayu bergemuruh di udara. So pada waktu itu Eddie Gambers dengan David Williams dah sampai. Uish, hidup Melayu. Okey. Hubarkan perjanjian McMichael. Okey. Kami faham. Kamu semua memang menentang. Okey, di Penang kamu semua menentang. Okey, baik. Nampak tak? Kemudian dia terus pergi ke Perak. Ipoh Perak. Orang ramai berhimpun di Pekan Ahad di Ipoh. Berhimpun di Ipoh membawa spanduk juga. Kami berkehendakkan naungan, bukannya penaklukan. Kami nak perlindungan, bukannya kamu jajah. No, bukan penaklukan. Jangan kecewakan kami. Dan laungan hidup Melayu sentiasa bergema di sepanjang perhimpunan itu. So Eddie Gambers dengan David Williams pun sama juga. Okey, baik. Nak naungan ni, bukan taklukan. Okey, faham. Jangan kecewakan kami, okey? I try. Sis cuba. Sis cuba, okey. Okey, baik. Okey, baik. So macam itulah. Baik. Kemudian sampai di Kuala Lumpur. Okey, ucapan pemimpin Melayu membantah Malayan Union. Menyambut kedatangan Gambers dan Rhys Williams dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman di Kuala Lumpur. Begitu juga di Kelang, Selangor. Orang Melayu berhimpun di Padang dan perkarangan Istana Alam Shah membantah Malayan Union di Kelang, dan juga di Seremban, Negeri Sembilan. Orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa spanduk bertulis kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu, dan McMichael ialah imperialis. Apa itu imperialis, cikgu? Imperialis itu bermaksud penjajah. Maknanya itu apa? McMichael tu penjajah. Okey. So jangan diberikan muka kat situ. Jadi inilah gambaran kalau kamu lihat bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union semasa lawatan ahli parlimen British. Nampak tak? Ini ahli-ahli parlimen British, dan kalau kita lihat yang belakang-belakangnya semua adalah orang-orang Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu membawa sepanduk masing-masing tentang penentangan Malayan Union. So nampak tak muka dia dah berkerut dah tu? Payah. Susah. Nampak tak? Jadi inilah bantahan orang-orang Melayu yang ditunjukkan semasa lawatan L.D. Gambers dan juga David Rhys Williams. Bukan. Jadi, bila David Rhys Williams dan L.D. Gambers, dia pun keduanya balik. Kedua-dua ini, Gambers dan Rhys Williams pun, dia buat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Malayan Union itu tidak menyedari, tidak sedar akibat daripada perjanjian itu. Mereka, David Rhys Williams dan juga L.D. Gambers, mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan bukan Malayan Union. Maknanya apa? Maknanya, L.D. Gambers dengan David Rhys Williams setuju bahawa Raja-Raja Melayu bukan nak Malayan Union, tapi nak Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya gabungan semua negeri menjadi Persekutuan Tanah Melayu, yang mana adanya Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran. Jadi bantahan penduduk tempatan ini berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union. Nampak tak? Jadi perjuangan menentang Malayan Union ini memaparkan kekentalan semangat juang dan penyatuan orang Melayu. Dan semangat patriotik seperti inilah sepatutnya menjadi pegangan kita untuk mempertahankan maruah bangsa dan negara. Jadi inilah yang telah berlaku ketika penganjuran ataupun juga perjalanan Malayan Union. Bermakna di sini
Okey, bila kita lihat kembali tentang bagaimana bantahan-bantahan ini dibuat, penentangan rakyat Okey, ingat penentangan ada dua, iaitu penentangan Raja-Raja Melayu dan penentangan orang-orang tempatan. Penentangan Raja Melayu melalui membawa kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Melayu Union, dan yang kelima, memulaukan upacara pelantikan Gubernur Melayu Union. Manakala penentangan rakyat pula terhadap Melayu Union ada 6. Yang pertama, bantahan melalui akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Kemudian bantahan cendekiawan, maknanya bantahan bijak pandai. Kemudian juga bantahan Persatuan Melayu. Kemudian bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan juga Johor melalui persatuan-persatuan juga. Dan yang kelima, mengadakan Kongres Melayu, yang mana Kongres Melayu inilah yang telah tertubuhnya UMNO. Dan yang keenam, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran di seluruh negeri yang dihadiri oleh menteri-menteri daripada British. Jadi inilah 6 cara penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Okey, baik. So, ada soalan nak tanya? Ada tak soalan?